Salam sejahtera, bertemu kembali bersama saya Nurzi Pak Wancik dalam Majalah 3. Tragedi tsunami lalu membuktikan ramai pihak dan individu ingin membantu dan turut bersama mengembeling tenaga untuk menangani bencana dan kecemasan. Antaranya pihak radio amatur yang banyak menyumbangkan kemahiran komunikasi kecemasan dalam operasi mencari dan menyelamat. Kebijaksanaan mengurus bencana dan kecemasan adalah kunci kepada keberkesanan melaksanakan tindakan bantuan dan menyelamat. Penjelasan lanjut bersama rakan saya, Maizatul Akmal Muhammad Naim mengenai radio amatur. Jadi saya inginkan flapping report di kepada Jalan Duta. Saya pernah begitu, saya ramai banyak di situ dan tak jelas terima. Okay, Roger 9 Whiskey to Delta Juliet, this is 9 Whiskey to Sierra Alpha Mike kembali. Info traffic di Jalan Duta nampaknya clear, so we can go ahead and follow dan ikut Jalan Duta menuju ke lokasi. Over. Agak pelik apabila mendengar bahasa komunikasi yang digunakan. Namun berkomunikasi cara begini menjadi kebanggaan kumpulan eksklusif bergelar radio amatur atau ham radio ini. So ni apa ni? We go first, so you all go down and switch to the boy. Biasa apa ni? Radio amatur atau ham radio adalah satu hobi berkomunikasi melalui gelombang radio. Setiap anggota radio amatur mempunyai call sign atau nama khas tersendiri menggunakan angka dan perkataan tertentu bagi mewakili abjad ganti nama. Jadi secara formal sila berikan saya kedudukan anda sekarang, your position plate tu. This is 9 Whiskey to Sierra Alpha Mike kembali. Okey, lokasi sekarang ni di Uluyam 3 Batu. So sekarang ni menghala ke Sungai Sendan. Over. Selain bersukan lasak, pengguna radio amatur ini saling berhubung sesama rakan mereka di seluruh dunia melalui beberapa set frekuensi radio yang ditetapkan. Maris, Astra, Mats, kelab-kelab amatur radio di Sabah dan Sarawak antara persatuan radio amatur yang wujud di Malaysia. Sistem antenanya menjadi syarat bagi perhubungan radio. Ini directional antenna quad menjadi nadi untuk gelombang VHF atau pancaran jarak dekat. Dipole antenna yang direntang ini untuk pancaran jauh pada gelombang pendek. Vertical antenna juga untuk gelombang VHF. Liputan penerimaan dan pancaran adalah melalui rangkaian repeater atau pengulang menjangkau kawasan tertentu. Maris atau Perkhidmatan Kecemasan Radio Amatur Malaysia menyediakan perkhidmatan komunikasi efisien semasa kecemasan dan bencana alam. Kebanyakannya daripada Power Tempo, kita mula berjinak dengan radio ni, dan daripada situ I think kita dapat tahu yang sebenarnya kena pakai license semua. Itu yang mula kita dulu tak tahu. Dulu kita tak tahu. Dulu ingat kita pakai je. Main langgar je dulu. Ada pendapat yang kata macam akan menyebabkan salah guna lah. Bila kita go on air, kita mention kita punya call sign, jadi Kita declare, kita punya ni. Jadi kalau yang mana tak ada call sign tu, yang tu yang illegal lah, yang harami. Harami tu susah nak tahu. Tapi macam kita dah kita cakap macam saya JBJ, orang tahu dah. Ni Lokmal. Kita buat jahat cakap Papa Juliet. Papa Juliet. Sorry, bukan JBJ. Kita kena sign OSA, Official Secret Act, depan Commissioner of Oath. Jadi untuk kita beri pengakuan lah bahawa kita takkan salah guna dan You have to take exam. To sit for the exam, minat tidak ni, to sit for the CW test, Moscow test, dapat lesen lagi tetap grade the lesson. But being conducted by MCMC. Apabila saya dah mula, setahun 2 tahun dah minat, keluarga saya pun saya involvekan. Isteri saya dan anak saya. So kami satu keluarga, 3 beranak. Nanti dalam tu lah, masa tu mereka di Johor, saya di Kuala Lumpur, senang. Kita berkomunikasi melalui radio malam. Setiap daripada pakai telefon, kita pakai radio saja. Lagi dia free of charge, tak ada bill. Tak ada bil, tak ada bil. kena bayar MCMC. Kita bayar cuma duit 24 setahun. Ada yang bercinta dengan tu, ada kahwin. Habis orang dengar lah frekuensi tu. Tak kisah dengar. Tak apa. Di mana bagi orang dengar.
nak declare tu. Rasa mahal tak kos untuk ni memiliki dan dalam jangka masa panjang? Murah pada handphone. Lebih murah. The hobbies kita orang ni, laki bini, anak beranak, we share the same hobbies. Even four-wheeling, radio, what next I'm not sure lah. But this is good that once we in the radio, ramai lagi kenal-kenal. Adik-adik, abang-abang, apa ni, grandfathers. It's a very good communication among us, and it builds rapport, it builds everything, just like a big family. Sejak banjir besar di Kota Baru Kelantan pada 1967, kepakaran dan peralatan radio amatur diperlukan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Peralatan yang terletak dalam bilik radio ham ni? Okey, peralatan yang kita ada sekarang ni, ini peralatan VHF. Ini kita punya power supply. Ini HF nombor 1, ini HF nombor 2. Ini antena tuner unit dan ini power supply unit. So sementara ni apa yang kita ikuti sekarang ni, satu stesen daripada Kulim dan Pulau Pinang tengah berhubung, dan juga Shah Alam. So alat HF ni boleh berhubung dengan stesen-stesen di luar negara. Bukan saja dalam negara tapi di luar negara. Tapi alat VHF ni, di mana alat ni boleh berhubung dalam negeri saja. Sekarang ni apa yang kita dengar, perhubungan antara satu stesen tengah membawa kereta di jalan Lebuh Raya Persekutuan, tengah bercakap dengan satu stesen yang lain. Call sign penting pada individu atau kelab radio amatur. Di sini NAI M4 RES, ini adalah call sign yang diberikan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi kepada setiap individu yang apply license radio amatur. So call sign yang ini untuk NAI M dan NAI W 9W adalah untuk negara Malaysia sahaja. Radio amatur menyediakan sistem integrasi komunikasi kecemasan apabila jalur komunikasi biasa gagal berfungsi atau sudah padat kegunaannya, seperti kejadian Highland Towers pada 1993. So masa kejadian Highland Tower berlaku, apa kita buat? Dekat kawasan tu tak ada langsung komunikasi. Komunikasi macam mana? Telefon tak ada. Handphone masa tu 010. 010 ada lebih kurang 20 stesen saja. Mana kalau wartawan pergi TV3, pergi CNN, pergi semua bernama pergi. So 20 orang guna, 21 orang ke 21 dah tak boleh guna lah. So apa kita buat? Kita set upkan stesen di Highland Tower bersama dengan PBSM, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan kita set up lagi satu stesen dekat Hospital Kuala Lumpur di wad kecemasan. So apa-apa yang diorang perlukan di Highland Tower, sebab kita bersama dengan PBSM dan medik, doktor, MO, medical officer, telah diperlukan darah, diperlukan blanket, diperlukan glove lah, macam-macam alat-alat perubatan ni. So dia request direct pergi ke hospital kecemasan, unit kecemasan. So ambulans akan hantar lah. Ketika itu, agensi mencari dan menyelamat seperti polis, bomba, tentera dan Persatuan Bulan Sabit Merah gagal berhubung antara satu sama lain. Katakanlah bomba, dia dapat mayat, dia perlukan ambulans. Secara macam mana dia nak berhubung dengan pihak ketelah hospital ke ataupun dengan pihak Bulan Sabit? Cara dia panggil, oi, kita perlukan satu ambulans. Macam tu cara dia. Jadi ini melambatkan proses bantuan kecemasan. Jadi tujuan kita nak memendekkan masa kita mencari dan menyelamat. So itulah pentingnya kita panggil komunikasi kecemasan. Kegagalan komunikasi kecemasan berulang lagi ketika naas pesawat ringan Piper 28 pada Mac 2004 apabila dua orang anak kapal gagal dikesan. Sebab macam anggota-anggota penyelamat ni, dia memang diajar untuk tugas-tugas mencari dan menyelamat. Tapi tentang tugas-tugas teknikal, dia tak tahu. Contohnya teknikal macam mana? Macam menyediakan sistem komunikasi. Dia cuma ada alat walkie-talkie. Tapi bila tak boleh berhubung, dia dah mati akal, tak boleh nak buat apa. So macam kita dilatih. Macam mana kalau tak boleh dapat kawasan tu, apa kita nak buat? Mungkin kita pasang antena lebih besar lagi, tinggi lagi.
kemudian increase dia punya power, dia punya transmitter power. So benda-benda yang macam ni yang kita boleh membantulah. Usaha mencari dan menyelamat menjadi sukar apabila agensi penyelamat bukan saja tidak dapat berhubung dengan agensi lain, malah gagal berhubung sesama anggota. Namun perkhidmatan radio amatur berjaya membuat perhubungan terus sekaligus menangani masalah komunikasi ini. Kita memang akuilah dari segi teknologi itu belum lagi berkembang dalam jabatan sendiri. Dan kita banyak bergantung peranan daripada sokongan bantuan daripada pihak luar, terutama macam ham radio sendiri. Jadi perkhidmatan yang mereka berikan sebagai backup kepada communication kita, terutama dalam menghadapi bencana ataupun kes-kes operasi di luar daripada kawasan liputan komunikasi sedia ada. So ini yang banyak bantulah. Dan kita menghargai sebenarnya sumbangan ini kerana kekurangan yang kita alami ini sebenarnya bukan setakat perhubungan dalaman, tetapi juga melibatkan perhubungan di antara agensi dengan agensi. Jadi misalkan JPT kita tidak dapat berhubung dengan pihak bomba ataupun polis di kawasan lokasi operasi. Dan begitu juga pihak polis tidak boleh menghubungi pihak bomba. Pihak bomba tidak di darat tak boleh menghubungi di bahagian udara pula. So kena wujudkan satu SOS frekuensi yang boleh digunakan pakai oleh semua agensi semasa menghadapi bencana. Pada 1 Januari 2005, Aziz dan rakan-rakan terdengar panggilan kecemasan dari Bandar Aceh, Indonesia yang gagal menghubungi Melabuh dan Medan. Sebab pada ketika itu dah tengah hari. Sebab tengah hari, ini semua kita panggil propagasi. Propagasi dia menurun. Bila menurun, daripada Bandar Aceh ke Medan tak dapat hubungi. Jadi kita ni kebetulan kita duduk di center. Kita dapat dengar dua-dua stesen dan kita boleh berhubung dengan dua-dua stesen. Straight direct. Kita tak guna satellite phone, kita tak guna telefon, tak ada. Sebab the first 1 week tsunami memang phone out. Malah anggota Maris turut ke Aceh membantu mendirikan stesen radio amatur selain bantuan kemanusiaan lain. Nine Mike 2. Roger, 9 Mike 2, Foxtrot. 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra. This is 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra. Tanya. Operated by Mike India Tango Zulu Yankee. Kita tanya soalan. Okey Pak Yusof. Pak Yusof baru balik daripada Aceh kan? So apa yang Pak Yusof telah buat di sana? Over to you. 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra operated by Mitchell agaknya. 9 Mike 2 Foxtrot Desa Alam operated by Yusof. Kita kumpulan kita ada beberapa orang doktor, nurse dan penolong-penolong. Saya sebagai backup for Aceh Communication sudah memainkan peranan dan kita dah set kita punya Aceh Communication backup semua jalannya lancar. Di samping itu kita bersama-sama dengan kumpulan kita pergi ke tempat-tempat di Aceh yang memerlukan bantuan dan kita memberi pertolongan kepada doktor-doktor mengedarkan ubat dan lain-lain. 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra, 9 Mike 2 Foxtrot. 9 Mike 2 Foxtrot, 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra. Okeylah Pak Yusof, terima kasihlah banyak. 9 Mike 4 lagi ya, 9 Mike 2 Foxtrot. Agak susah juga nak komunikasi kalau kita tak belajar abjad-abjad fonetik yang harus diketahui lah bila menggunakan ham radio. Ketika itu, sesi kelas Morse Code sedang bersiaran. Peperiksaan teori berkenaan perhubungan radio disyaratkan bagi memiliki lesen radio amatur. Lulus ujian Morse Code adalah beberapa siri peperiksaan yang dituntut untuk memiliki lesen radio amatur yang paling tinggi. Morse Code ni, dia punya signal, dia bunyi nyaring. So, dia boleh pergi jauh. Kalau kita pakai bateri 9 volt yang kecil tu, signal dia tu boleh sampai ke India tu. Boleh sampai ke Filipina. Jadi dengan radio ni kita mudah belajar dan main ham radio. CW ni, Morse Code ni, dia international. Dia kalau Jepun pun dia tak tahu bahasa Inggeris, tapi bila dia dengar Morse Code ni dia tahu pasal kita gunakan kod
dia punya abbreviation. Jumlah pemilik lesen radio amatur berdaftar di Indonesia adalah lebih 1 juta orang dan Thailand lebih 170,000 orang berbanding hanya lebih 2,000 orang di negara ini. Dalam usaha meningkatkan ahlinya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedang dalam perancangan mengadakan ujian radio amatur 2 kali setahun. Sekarang di Suruhanjaya ialah untuk memperkenalkan satu lagi kelas dalam bidang penggunaan amateur radio, iaitu kelas novice, di mana bagi kelas tersebut soalan-soalan yang ditanyakan ataupun keperluan yang dikendaki dalam peperiksaan amateur radio tidaklah begitu rumit atau tinggi dari segi pengetahuan bidang elektronik atau fizik dan pengetahuan operasi yang lebih complicated. Jadi dengan itu kami percaya kita dapat menghasilkan lebih banyak lagi keluaran calon-calon yang berjaya. Tapi kalau dari segi satu frekuensi khas tu, itu bukan satu perkara yang mudah diadakan. Tapi dari segi satu sistem bersama atau common system atau integrated system, itu boleh diadakan, boleh diwujudkan. Dan buat masa ini agensi kerajaan dan agensi keselamatan masih mengkaji bagaimana ini boleh dihasilkan. Sama ada kerana gemar bersembang sebagai hobi atau untuk tujuan menyelamat, setiap individu mempunyai sebab tersendiri menyertai rangkaian radio amatur. Mendirikan stesen di tempat terpencil dan cuba membuat perhubungan dengan radio adalah cabaran yang sentiasa diterokai. Lantaran radio amatur bukan sekadar komunikasi tetapi juga sebagai landasan melakukan uji kaji. Saya adalah kategori yang suka eksperimen. Pada saya challenge-nya ialah apabila dapat memberikan satu siaran daripada alat yang paling kecil sekali macam kotak mancis dan kita boleh hantarkan melalui CW ke sejauh yang boleh. Jadi menggunakan antena yang paling canggih. Itulah di mana kita terpaksa eksperimen. Kini, aktiviti lasak yang semakin popular terutamanya di kalangan remaja meningkatkan risiko kemalangan. Pendedahan berkomunikasi mengguna radio amatur bukan sahaja mampu mengasah kemahiran, malah membina siasah positif di kalangan remaja. Bila diorang daki gunung, dia ada problem, orang kata way up there, walaupun dia dah beritahu kepada balai polis yang berdekatan, pejabat hutan di kawasan kawasan perhutanan tersebut, tetapi bantuan yang dipohon tu selalu lambat dan ini mengakibatkan banyaklah kematian atau tidak dapat diselamatkan. So as you see, macam banyaklah berita-berita di mana young people ni walaupun dia telah di-equip dengan bagaimana bantu mula, tapi bila you panic tu you tak dapat lakukan. So the best thing is that you communicate, you cakap mayday, ada abang kata tu radio amatur ni dapat memberikan komunikasi yang lebih lancar dan memberikan bantuan, memohon bantuan dengan kadar segera. Semasa membuat penggambaran mencari bangkai pesawat tentera British B-24 Liberator di hutan Jelebu Negeri Sembilan pada Ogos 2003, penerbit kami pernah sesat selama 4 jam sebelum diselamatkan. Berkomunikasi melalui radio amatur banyak membantu dalam operasi menyelamat ini. Kita orang tersesat yang mana kami tidak dapat menjejaki jalan untuk keluar Jack awak. Okey, ada kita mana kita baik kepada. Okey. Walaupun tidak menyerlah, nyata dalam era kecanggihan teknologi kini, kepentingan radio amatur tidak boleh disangkal.